Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Hajah Siti Zaila binti Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ini, kita dapat bersama-sama dalam majlis sambutan Hari Wanita 2021 secara maya yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sebentar sahaja lagi. Kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas sokongan padu. Sesungguhnya, sokongan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah satu manifestasi pengiktirafan atas peranan dan sumbangan wanita kepada pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tan Sri. Untuk para wanita di luar sana, tak kira walau di mana anda berada, saya mewakili Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengucapkan Selamat Hari Wanita 2021. Tidak cukup dengan situasi diskriminasi gender yang didepani oleh para wanita. Kini, pandemik COVID-19 pula telah memberikan dugaan baru yang lebih mencabar buat wanita untuk meneruskan kehidupan. Yang Amat Berhormat Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kementerian ini bertuah kerana diberikan tanggungjawab yang sungguh murni untuk menyantuni keperluan wanita tanpa mengira latar belakang. Cerminan dedikasi kerajaan boleh dilihat apabila kita memeterai komitmen di peringkat antarabangsa melalui ratifikasi Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita agar keperluan wanita dalam segenap aspek tidak dikesampingkan. Komitmen ini kita perkukuhkan lagi dengan menerima pakai deklarasi dan pelan tindakan Beijing yang telah turut kita terjemahkan ke dalam dasar wanita negara. World Economic Forum atau ringkasnya WEF menunjukkan kita berada di tangga ke-104 daripada keseluruhan 153 negara. Secara kasarnya, WEF menyasarkan bahawa rantau Asia Timur dan Pasifik memerlukan lebih kurang 163 tahun lagi untuk menutup sepenuhnya jurang gender ini. Selain itu, berdasarkan perbandingan skor oleh WEF ini juga, pencapaian keseluruhan negara ASEAN lain didapati lebih ke hadapan berbanding Malaysia yang berada di tangga ke-9 daripada 10 buah negara. Ini bermakna perjalanan bagi mengangkat agenda wanita di Malaysia masih jauh dan berliku. Walaupun hakikatnya kita juga telah banyak melaksanakan inisiatif dan membawa perubahan kepada wanita saban tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2020, sebanyak 969 program khusus untuk wanita melibatkan seramai 400,438 orang telah dilaksanakan oleh Jabatan Pembangunan Wanita. Laporan oleh WEF ini perlu dijadikan pemangkin untuk kita semua berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh
untuk merapatkan jurang gender. Suka juga saya kongsikan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, beberapa inisiatif penting yang akan menjadi tumpuan kementerian dalam masa terdekat. Ia telah dijajarkan dengan hasil tinjauan oleh Institut Sosial Malaysia pada Julai 2020 yang mendapati rata-rata wanita memerlukan sokongan berbentuk kursus-kursus kemahiran yang memberikan mereka peluang untuk menjana pendapatan. Justru, inisiatif ini akan dilandaskan kepada kerangka 4K. Pemekasaan wanita yang dibangunkan oleh Jabatan Pembangunan Wanita, iaitu menyediakan peluang kemahiran, memfokuskan kepada pengukuhan keuangan, mengangkat kepentingan aspek keseimbangan dan memberikan keutamaan kepada usaha-usaha untuk mencapai kesaksamaan dan kepimpinan kendiri. Kerangka inilah yang menjadi asas kepada pembentukan program pemekasaan wanita yang mana antara fokus pelaksanaannya bagi tahun 2021 termasuklah yang pertama, meningkatkan kerjasama erat dengan lebih ramai pihak dalam aspek perlindungan wanita. Ini termasuklah memperkasakan pelibatan komuniti dalam menyokong keperluan rakyat dari sudut psikososial. Kedua, meningkatkan peluang menjana pendapatan dan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran terutamanya dalam kalangan wanita B40 melalui pelbagai saluran kerja. Dan ketiga, memperkukuhkan jaringan komunikasi dan penyampaian maklumat antara kementerian dengan kumpulan SASA sehingga ke peringkat akar umbi melalui kolaborasi dengan lebih ramai NGO berkaitan wanita. Yang amat berhormat Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya menyeru agar semua pihak menjadikan isu berkaitan kesaksamaan gender ini sebagai agenda penting dalam setiap polisi yang dibangunkan dan pelaksanaan program masing-masing. Perlu kita saling ingat mengingati bahawa bangkitnya wanita bukanlah untuk mencabar dunia lelaki, tetapi kita saling berperanan, saling lengkap melengkapi. Atas sebab itulah pentingnya untuk kita turut mendapat sokongan lelaki sebagai ejen perubahan dalam aspek wanita sebagai pembuat keputusan. Walaupun sektor awam telah mencapai sasaran melebihi 30%, yang mana pada masa ini berada di kadar 37.3%, kementerian ini berharap agar ia ditingkatkan dan paling utama dilestarikan. Di sektor swasta pula, walaupun dasar sekurang-kurangnya 30% wanita sebagai ahli lembaga pengarah syarikat tersenarai awam telah diperkenalkan sejak 2011, namun setelah sedekad, iaitu sehingga Oktober 2020, hanya 17.2% syarikat daripada keseluruhan 937 yang mencapai sasaran tersebut. Saya kira inilah juga masanya untuk kerajaan melihat keperluan untuk menubuhkan institusi pengajian tinggi dan bank khusus untuk wanita bagi membawa agenda pemengkasaan wanita lebih jauh ke hadapan sekaligus memberi ruang membangun potensi anak-anak gadis kita
sebagai peneraju pembangunan negara. Sekali lagi, kami ingin menzahirkan penghargaan yang tidak terhingga buat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hala tuju, komitmen dan keprihatinan yang tidak berbelah bagi. Akhir kata, kepada semua wanita Malaysia, tidak kira tua atau muda, kita wanita adalah tiang seri negara tercinta. Dengan semangat yang ada, marilah kita sama-sama bangkit membangunkan negara demi Malaysia sejahtera. Selamat Hari Wanita 2021, wanita wajah negara, wanita bangkit mendepani cabaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.